يا جمل يا جمل، يا جمل يا جمال، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. يا جمل يا جمل، يا جمل يا جمال، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. يا جمل، يا جمال، يا جمل، يا جمال، يا جمل يا جمل يا جمال، يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. ولا ظل له بل كان نورا، يا جمل، تنال الشمس منه والبدورا، يا جمل، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه يا جمال. يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. وأجمل منك لم تر قط عين، يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pada bab bacaan kitab kita ini, Wasailul Usul ila Syama'il Rasul, dari dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala, pada bab puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthara min siyamihi fi Sya'ban. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam sebulan lebih banyak daripada puasanya di dalam bulan Sya'ban. Ya. Maksudnya paling banyak Nabi puasa sunat dalam bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana illa qalila, bal kana yasumuhu kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi itu berpuasa Sya'ban kecuali sedikit. Yang Nabi tidak puasa. Bahkan juga bal kana yasumuhu kullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa semuanya, seluruhnya satu bulan tu. Kullah di sini bukan maksud Nabi puasa setiap hari, tapi kebanyakan hari ni seolah-olah Nabi tak ada pun hari Nabi tak puasa, kebanyakan hari Nabi berpuasa.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli shahrin 3 ayyam wa qallama kana yuftiru yawmal jumu'ah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ghurrah daripada pada awal bulan 3 ayyam, 3 hari. Ini dia panggil hari gelap. Boleh tengok dalam Manhajul Qawim. Hari gelap. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah, dan sedikit Nabi berpuasa pada hari Jumaat. Sedikit sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan, wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah, dan sedikitlah Nabi ni berbuka pada hari Jumaat. Nabi tak berpuasa pada hari Jumaat. Nabi tak makan pada hari Jumaat. Nabi berpuasa pada hari Jumaat, hari Jumaat saja ke? Tak. Tetapi Nabi menggabungkan puasa Khamis dengan puasa Jumaat, ataupun Nabi menggabungkan hari Jumaat dengan hari Sabtu. Maka dengan pemahaman ini tidak bertentanganlah dengan hadis Nabi larang kita puasa pada hari Jumaat. Kerana Nabi tak berpuasa pada hari Jumaat saja, tetapi Nabi berpuasa pada hari Jumaat dan gabung dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shawm al-ithnain wal khamis. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, sangat mengambil perhatian akan puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Baik. Siap panas sikit. Nabi sangat mengambil perhatian kerana hari Isnin dan hari Khamis itu hari dibentangkan amalan padanya. Allah Ta'ala mengampungkan semua orang Islam kecuali 2 orang yang bermusuhan. 2 orang yang memotong silaturahim, memotong ukhuwah Islamiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, diangkat amalan pada hari Isnin dan hari Khamis. Jadi diangkat amalan ini ada 3. Ada diangkat secara tahunan, ada diangkat secara mingguan, dan ada secara harian. Jadi bukanlah bermaksud angkat amalan ini Allah Ta'ala tak tahu amalan tu. Tetapi Allah Ta'ala tahu dah. Hanya saja tujuannya, hikmahnya adalah untuk menzahirkan kemuliaan orang yang beramal di martabat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Fa uhibbu an yu'rad amali wa ana shaim, dan aku suka amalan aku diangkat wa walil hal, dalam keadaan aku ini berpuasa. Fa tu fa sababiyah, maka aku suka. Oleh kerana itu aku sukalah untuk dibentangkan amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Wa an Abi Hurairah aidan qala, daripada Abi Hurairah katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar ma yasumu al-ithnain wal khamis. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan hari Nabi puasa adalah hari Isnin dan hari Khamis. Maka oleh kerana Nabi banyak berpuasa pada 2 hari ini, puasa pada 2 hari ini adalah sunat muakkad. Faqila lahu faqala. Maka ditanya kepada Nabi, kenapa Nabi mengkhususkan banyak puasa hari Isnin dan Khamis? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu tu'radu kulla itsnain wa khamis. Amalan itu dibentangkan, diangkat setiap hari Isnin dan Khamis. Fayughfaru likulli muslim, maka diampun setiap daripada orang Muslim
Ya ampun. Illal mutahajiraini. Kecuali dua orang yang bergaduh. Kata Syekh Nazrul Nasir, mulianya amalan umat Nabi Muhammad sentiasa menjadi perhatian Allah Ta'ala. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, akhiruhuma, lambatkanlah keduanya, lambatkanlah pengampunan kepada dua orang yang bergaduh, hatta yastaliha, sehinggalah kedua-duanya berbaik, walaupun salah seorang daripadanya memaafkan. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar shaumihi as-sabt wal ahad. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasanya itu hari Sabtu dan hari Ahad. Yakni sekaligus. Satu Ahad gabung. Kerana menyendiri berpuasa pada hari Sabtu saja makruh macam puasa hari Jumaat saja. Berpuasa pada hari Ahad saja makruh juga macam puasa hari Jumaat saja. Tetapi kalau menggabungkan dua, Sabtu dan Ahad, tak jadi makruh. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, huma yauma 'idil musyrikin fa uhibbu an ukhalifahum. Kedua-duanya adalah dua hari raya bagi orang musyrik, orang Yahudi dan Nasara. Kerana asal kekufuran orang Yahudi dan Nasara itu dengan syirik kepada Allah Ta'ala. Fa uhibbu, maka aku suka an ukhalifahum, untuk fa uhibbu an ukhalifahum, aku suka untuk berselisih, melawan bagi mereka. Maksudnya bersalahan daripada mereka. Salah macam mana? Orang Nasara kata hari Ahad saja mulia, maka dia puasa hari Ahad. Orang Yahudi pula hari Sabtu dia mulia, maka dia puasa hari Sabtu sahaja. Lalu Nabi puasa 2 hari supaya tak sama dengan orang kafir. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri as-sabta wal ahada wal itsnaini wa min asy-syahri al-akhari ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa daripada sebulan itu hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Wa min asy-syahril akhar, dalam bulan yang lain pula, ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Sekali sebulan Nabi puasa hari Sabtu, hari Isnin. Sebulan lagi pula hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Nabi buat ini kerana untuk menunjukkan, untuk menerangkan kepada kita sunat puasa pada semua hari dalam seminggu itu. Tapi Nabi buat sebab Sabtu, Ahad, Isnin, bulan depan pula Selasa, Rabu, Khamis. Sebab apa Nabi tak buat direct 6 hari? Kerana supaya tidak jadi payah ke atas umat dia untuk mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Mu'adzah qalat qultu ali Aisyah, daripada Mu'adzah katanya, aku kata kepada Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyamin min kulli syahr. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa salah satu ayam 3 hari pada setiap bulan? Qalat, kata Aisyah, na'am, ya. Qultu, aku berkata, Mu'adzah al-Adawiyah berkata, min ayyihi kana yasum, daripada ayyihi, daripada hari mana dia berpuasa? Min ayyi ayami, daripada hari mana Nabi puasa? Qalat, kata Aisyah, kana la yubali min ayyihi sham, Nabi tak menghiraukan, Nabi tak kira hari mana dia puasa. Min awalih, sama ada awalnya, wa min wasatih ataupun tengahnya, wa min akhirih ataupun akhir bulan. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u sawma ayyamil bidh fi safarin wala hadarin. Tadi saya sebut tadi tentang puasa hari gelap. Saya cek balik hari gelap tu di awal bulan ataupun di akhir bulan. Tengok balik dah. Pegang dulu.
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u shauma ayyamil bid fi safarin wala hadarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal puasa hari putih. Sama ada dalam musafir ataupun hadar. Daripada hadar, daripada mukim. Mukim Nabi puasa, musafir pun Nabi puasa. Jadi beginilah ahwal awliya Allah Ta'ala, keadaan wali-wali Allah Ta'ala. Dia berpuasa, tak kira musafir ataupun hadir. Tak menggunakan rukhsah. Maksudnya bila mana pergi musafir, aku puasa, aku tak ada nak puasa. Kerana mereka berpendapat bahawasanya kalaulah seseorang itu berpindah kerana adat. Contohnya, kita ni, kalau biasa gini kita buat ibadat. Tapi bila kita berubah ibadat, kita tak berpuasa. Kita tak ada ibadat kita jadi kurang. Maka Ahlullah memandang bahawasanya kita telah menjadi hamba kepada adat. Bukan hamba kepada Allah Ta'ala. Maka selama mana tidak ada masyarakat, tidak ada kesusahan, maka dia akan buat zikir-zikir sama ada musafir ataupun mukim. Dia akan puasa. Bahkan setengah daripada sufi, dia tidak menggunakan rukhsah boleh membatalkan puasa. Tidak menggunakan rukhsah boleh jamak qasar. Kerana mereka berpendapat bahawasanya yang aula menggunakan rukhsah adalah orang yang menghadapi kesusahan. Adapun yang tidak menghadapi kesusahan, maka sama saja hukumnya. Wa ayyamul bidi, dan hari putih, al-yawmus salisa asyara minasyahri, hari ke-13. Wal rabi'a asyara, hari ke-14. Wal khamisa asyara, hari ke-15. Wa summiyat bidha, dinamakan putih, li'anna al-qamara yatlu'u fiha min awwaliha ila akhiriha, kerana bulan terbit padanya daripada awalnya sehingga akhirnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, maknanya nampak semualah bulan ngambang, waktu bulan ngambang. Qalat kana Ashura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Ni maksud hari Ashura pula, hari Sura orang panggil. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, adalah Ashura itu satu hari yang orang Quraisy puasanya pada jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Hari Ashura ini adalah hari besar. Hari besar. Di sisi orang-orang jahiliyah. Bahkan hari Ashura menjadi tarikh tahunan, detik tahunan mereka menukar kiswah Kaabah. Disebut juga dalam khabar bahawasanya binatang-binatang buas juga berpuasa, tidak makan pada hari Ashura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ashura. Falamma qadimal Madinah, tak kala Nabi sampai ke Madinah, shamahu wa amara bisiyami, Nabi berpuasa dan juga Nabi suruh orang berpuasa. Falamma afturida Ramadan, maka tak kala selepas daripada difardukan Ramadan, kana Ramadan huwal faridah, Ramadan itu pula jadi faridah, Ramadan jadi fardu. Wa turika Ashura, dan ditinggalkan puasa Ashura, dinasahkan kewajipan berpuasa pada hari Ashura. Faman syaa ashamah, barang siapa nak puasa maka dia puasa. Wa man syaa tarakah, barang siapa yang nak berpuasa, nak tinggal, yang nak tambah puasa, dia pun tak perlu puasa, dia tinggal puasa. Wa ana Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yaum Ashura wa ya'muru bih. Daripada Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam, kana Rasulullah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasumu yaum Ashura, berpuasa pada hari Ashura, wa ya'muru bih, dan wa ya'muru bih, dan Nabi menyuruh untuk berpuasa dengan keseluruhan yang sunat, kerana hari itu adalah hari yang besar. Wa an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Hafsah ummul mukminin, anak kepada Sayyidina Umar, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa tis'atil hijjah, pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Wa yaum Ashura, dan hari Ashura, hari yang paling molek berpuasa 9 Zulhijjah,
kerana ia khususiat bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari Asyura maka darjatnya rendah sikit kerana umat Nasara, umat Yahudi pun berpuasa pada hari itu. Bukan khususiat Nabi Muhammad. Wa salasata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari pada setiap bulan. Awwal itsnain min asy-syahr, Isnin yang pertama pada sebulan. Wal khamis, dan hari Khamis. Wal itsnain minal jumu'atil ukhra, dan hari Isnin pada Jumaat yang seterusnya, minggu yang seterusnya. Isnin hari Isnin pada minggu seterusnya, bukan hari Isnin pada Jumaat seterusnya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yuftira ala rutabi ma dama ar-rutab. Nabi suka berbuka puasa dengan rutab selama mana ada rutab. Wa ala tamri idza lam yakun rutab, dan Nabi berpuasa dengan tamar jika sekiranya tidak ada rutab. Wa yakhtimu bihinna, dan Nabi akan menutup dengannya hinna balik kepada rutab. Nabi akan menutup makan itu dengan makan rutab. Wa yaj'aluhunna witra, dan Nabi menjadikan kurma itu witra, ganjil, makan dalam nombor ganjil. Salasan au khamsan au sab'a, 3 ataupun 5 ataupun 7. Sekejap nak ambil air. Sekejap. Sambung lagi pula. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala 3 tamarat. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam suka an yuftira ala 3 tamarat, berbuka puasa dengan 3 tamar. Jika sekiranya tidak ada rutab. Apa beza tamar dengan rutab? Tamar ni kering, rutab ni basah. Kurma yang basah. Au syai'in lam tusibhun nar, ataupun sesuatu yang manis yang tidak terkena oleh api. Yang tidak terkena api seperti madu. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu aidan, daripada Anas juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutab sebelum daripada Nabi bersembahyang. Ini sembahyang maghrib. Fa in lam yakun rutabatun fatamarat. Jika tidak ada rutab, fatamarat, maka dengan tamar. Fa in lam yakun tamarat, jika sekiranya tidak ada tamar, hasawatin min ma, Nabi akan minum hasa air syariba. Yakni minum seteguk air daripada tegukan air kosong. Wa an Anas aidan qala, daripada Anas juga katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara 'inda qaumin. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka bersama dengan kaum, yakni berbuka ada tetamu, Nabi menjadi tetamu pada satu kaum. Qala, Nabi kata, aftara 'indakumus shaimun. Wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat 'alaikumul malaikah. Aftara 'indakumus shaimun. Dia lafaz khabar, lafaz nak wayak, nak beritahu. Tapi sebenarnya doa. Maksudnya apa? Maksudnya di sini moga-moga Allah Ta'ala memberi berkat
dan juga kebaikan kerana berbuka puasa oleh orang yang berpuasa di sisi kamu. Wa akala ta'amakumul abrar, dan makanlah daripada dah makan makanan di sisi kamu pula orang baik-baik. Moga-moga tengok berkatlah dengan sebab tu. Wa tanazzalat alaikumul malaikah, dan turun di atas kamu itu malaikat berserta dengan rahmat serta berkat. Wa 'an Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara 'inda qaumin qala aftara 'indakumus shaimun wa sallat 'alaikumul malaikah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa bersama dengan satu kaum, Nabi akan sebut aftara 'indakumus shaimun wa sallat 'alaikumul malaikah. Telah berbuka puasa di sisi kamu orang yang berpuasa, dan malaikat telah berselawat, yakni memohon ampun dan mendoakan rahmat dan berkat ke atas kamu semua. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila berbuka, qala, Nabi bersabda, dhahaba adh-dhama, telah hilanglah dahaga, wa btallatil 'uruq, dan telah basuh ogak-ogak. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa batallatil uruq, telah terbasuh ogak-ogak tu, yang ogak-ogak tekor ni. Sebab apa disebut telah hilang dahaga? Tak sebut hilang apa? Kerana bumi Hijaz itu sangat panas, bumi Saudi sangat panas. Maka mereka ini bersabar, mereka boleh tahan kalau kurang makanan. Tetapi mereka tak boleh tahan kalau kurang air, kalau dahaga. Wasabatal ajru insya-Allah, dan kekallah pahala insya-Allah taala sesuai dengan hilangnya keletihan. Ya, memang letih buat amal ibadat, tapi kena ingat pahala tu kekal insya-Allah taala. Wa 'an Mu'adz bin Zuhrah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza afṭara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka menyebut Allahumma, ya Allah, laka sumtu, kepadamu lah aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu lah aku berbuka. Wa 'an Mu'adz radhiyallahu taala anhu, daripada Mu'adz radhiyallahu taala anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Mu'adz radhiyallahu taala anhu katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila berbuka menyebut qala alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku kekuatan, memberi aku bantuan, fasumtu, maka aku boleh berpuasa. Wa razaqani fa aftartu, dan memberi rezeki kepada aku. Segala puji bagi Allah yang telah beri aku rezeki, fa aftartu, maka aku boleh berbuka. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka menyebut, ya Allah, kepadamu lah aku berpuasa, dengan rezekimu lah aku berbuka. Fataqabbal minni, terimakanlah ibadat-ibadat aku daripadaku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa an Alqamah qala, Alqamah katanya, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'a, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada hari-hari itu sesuatu? Yakni maksudnya Nabi buat satu amalan itu pada hari tertentu. Qala, kata Aisyah, kana amaluhu dimah, adalah amalannya itu berterusan.
Tak ada maksudnya setengah-setengah. Contohnya Nabi buat qiyamul lail itu pada malam Jumaat saja tak. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Apa ni? Adakah salah seorang daripada kamu itu mampu istiqamah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Aisyah juga katanya, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemuku dan di sisi aku ada seorang perempuan. Faqala man hadhi? Nabi kata, siapa ni? Qultu fulana. Aku kata si fulana. La tanamul lail, dia tidak tidur malam kerana sibuk dengan beribadat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Engkau perlu berbuat dengan apa yang amalan yang kamu mampu. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah Taala tidak akan bosan sehingga kamu merasa bosan. Macam mana ni? Maksudnya, memanglah bosan ini mustahil bagi Allah Taala. Tetapi maksudnya Allah Taala tidak akan berpaling daripada kamu, tak akan berpaling daripada beri pahala kepada kamu selama kamu tidak berasa bosan dengan ibadat yang buat kerana Allah Taala. Wa kana habba dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuh. Dan adalah habba yang paling disukai di sisi Nabi SAW, ahabbu alladhi yadumu alaihi sahibuh, yang mana yadumu, yang berkekalan atasnya tuannya. Maksudnya Nabi suka sesuatu itu amalan kalau dibuat secara berterusan. Wa an Abi Salih qala, daripada Abi Salih katanya, sa'altu Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Aku bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Amalan mana yang Nabi paling suka? Qalata, mereka berkata, madi ma alaihi wa in qalla, apa yang berkekalan, wa in qalla, walaupun sedikit. Wa rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu kana ahabba din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma dawama alaihi sahibu. Nabi paling suka sekali amalan agama yang mana dawama alaihi sahibu, yang dikonsistenkan, yang diistiqamahkan amalannya oleh pemilik kepada amalan itu. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis ini, marah dah. Menjadi sandaran orang-orang tasawuf amat memarahi orang-orang yang mana meninggalkan wirid, meninggalkan perkara-perkara sunat, dan juga mereka beranggapan meninggal wirid itu seperti meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Al-faslu tsalits fi sifati qiraatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga pada sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, katanya, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah. Adalah aku bersama dengan Nabi pada suatu malam, fastaka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguna sugi. Thumma tawaddaa, kemudian Nabi berwuduk. Thumma qama yusalli, kemudian Nabi pun bangun semayang. Faqumtu ma'ah, lalu aku bangun bersama dengannya. Fabada'a fastaftaha al-Baqarah. Lalu fabada'a, yakni Nabi memulakan semayang. Fastaftaha, lalu Nabi memulakan bacaan itu dengan surah Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahmah. Fala yamurru, dan tidak ada Nabi lalu, tidak ada Nabi membaca dengan satu ayat rahmat, illa waqafa fasa'ala, kecuali Nabi akan berhenti sekejap dan Nabi akan berdoa minta supaya rahmat itu diberi kepadanya. Wala yamurru bi ayati azab, dan juga tidaklah Nabi lalu pada satu ayat azab,
illa kecuali waqafa fata'awwadha, Nabi berhenti dan Nabi memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala, memohon lindung dengan Allah Ta'ala daripada azab yang disebut dalam ayat tu. Thumma raka'a famakatha raki'an biqadri qiyamih. Kemudian raka'a famakatha raki'an, maka tinggallah famakatha raki'an, maka Nabi duduk dengan dalam keadaan raka'a itu biqadri qiyamih, dengan qadar Nabi berdiri. Wa yaqulu fi ruku'ih, Nabi membaca pada rakaatnya, subhanadzil jabaruti wal malakut, maha suci pemilik kebesaran keagungan, wal malakut, dan juga kelembutan, wal kibriya'i wal 'azamah, dan keagungan, kesempurnaan zat, wal 'azamah, dan juga kesempurnaan sifat. Thumma sajada biqadri ruku'i, kemudian Nabi sujud dengan qadar rukuknya. Wa yaqulu fi sujudi, dan Nabi baca pada sujudnya, subhanadzil jabaruti wal malakut, maha suci yang memiliki jabarut, yang memiliki kekerasan, kekuasaan, wal malakut, dan juga kelembutan, wal kibriya wal 'azamah, kibriya kesempurnaan zat, 'azamah kesempurnaan sifat. Thumma qara'a Ala Imran, kemudian Nabi membaca surah Ali Imran. Thumma suratan fasuratan, thumma suratan suratan, kemudian surah demi surah. Yaf'alu mithla dhalika fi kulli raka'ah, Nabi buat sebegitu rupa pada setiap rakaat dengan qadar qiyam ni. Wa an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Huzaifah al-Yaman, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati khaufin ta'awwadha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat khauf, ayat takut, Nabi akan mohon lindung dengan Allah Ta'ala. Wa idza marra bi ayati rahmah, apabila lalu di ayat rahmat, sa'ala, Nabi akan minta juga rahmat. Nabi buat ini kerana nak ajar umat dia. Memang sahaja Nabi ni tak diseksa. Memang sahaja Nabi ni boleh rahmat. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihullah sabbaha, apabila lalu pada ayat menyucikan Allah Ta'ala, Nabi akan sebut subhanallah, Nabi akan menyucikan Allah Ta'ala. Wa an Abi Layla radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abi Layla radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha dhikrun nar, ada apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu pada ayat yang disebutkan neraka, qala, Nabi akan sebut wailun li ahli nar, celakalah bagi ahli neraka, a'udzubillahi minan nar, aku mohon lindung dengan Allah daripada neraka. Wa an Ya'la ibn Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah radhiyallahu ta'ala anha an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Ya'la ini bertanya kepada Umma Salamah tentang Nabi. An qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Nabi. Fa idza hiya tan'atu, maka adalah Sayyidatina Ummu Salamah. Faida, maksudnya menjawab secara spontan, menjawab secara segera. Dia sebut mensifatkan, Ummu Salamah mensifatkan bacaan Nabi itu qira'atan mufassarah, satu bacaan yang boleh ditafsirkan harfan, satu, yakni tertil dan jelas. Wa an Qatadah qala, katanya, qultu li Anas bin Malik, aku kata kepada Anas, kaifa kanat qira'atu Rasulillah, bagaimana bacaan Quran Nabi? Qala madda, kata Sayyidina Anas, madda, dengan mad, dengan panjang-panjang, one by one, tak laju-laju. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti', Nabi baca ayat sayat, Nabi tak baca direct gitu. Yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif, Nabi baca alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Thumma yaqul, kemudian Nabi sebut ar-rahmanir rahim, thumma yaqif, baca ar-rahmanir rahim, kemudian berhenti. Wa kana yaqra'u malik yaumiddin, dan Nabi baca malik yaumiddin, Nabi tak baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, Nabi tak baca gitu.
Wa an Abdullah bin Qais qala kanat Aisyah sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusirru bil qira'ati am yajhar? Aku tanya Aisyah tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi menguatkan, meninggikan suara ketika baca ataupun memperlahankan? Qalat, kata Aisyah, kullu dhalika qad kana yaf'al. Semua itu kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang slow, kadang-kadang kuat. Qad kana rubbama asar, kadang-kadang slow. Wa rubbama jahar, kadang-kadang kuat. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Maka aku berkata, Adik Abdullah ibn Qais kata, segala puji bagi Allah yang telah memberi keluasan pada sesuatu perkara. Maksudnya Nabi tak buat sesuatu perkara itu sehingga menyempitkan umat dia sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a min al-laili rafa'a tawra wa khafada tawra. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca Quran pada hari rafa'a tawra. Nabi angkat suaranya tinggi sikit. Wa khafada tawra, kadang-kadang Nabi memperlahankan tone suara itu. Wa an Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha qalat, ada Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa ana ala arishi. Ummu Hani sepupu Nabi sebut, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran malam hari sedang aku ala arishi, di atas katilku. Nabi baca di Masjidil Haram Mekah, tetapi didengar sehingga kepada rumah Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Ini kuat suara Nabi. Wa an Muawiyah radhiyallahu ibni Qurrah qala sami'tu Abdullah ibn Maghfal radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yawm al-fath wa huwa yaqra inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala faqara'a wa rajja'a. Daripada Muawiyah bin Qurrah katanya, aku dengar Abdullah bin Maghfal berkata, aku tengok Nabi SAW di atas untanya pada hari Fatah Mekah. Nabi baca inna fatahna laka fathan mubina, dan kata siapa? Qala Ibnu Mughaffal, Abdullah ibn Mughaffal, Nabi baca dan Nabi rajja'a, Nabi mengulang-ulang dengan tertib pada lagu. Jadi di isi mazhab Syafi'i kita, orang yang sembahyang malam sunat dia tawassut, kadar pertengahan antara kuat dan slow. Qala Muawiyah bin Qurrah, kata perawi, kata Muawiyah ibn Qurrah, laula an yajtami'a an-nasu alayya la akhadtu lakum fi dhalika as-saut. Jikalau tidak takut orang riak, jikalau tidak takut orang berkumpul kepadaku, la akhadtu lakum fi dhalika as-saut, nescaya aku akan menyuruh fi dzalika as-saut, aku akan menyuruh orang baca seperti mana Nabi baca tu. Au qala al-lahn, al-lahn ni sama juga saut juga. Maksudnya kalaulah aku takut riak, aku akan suruh manusia baca macam Nabi baca tu. Ada kuat. Maksudnya jikalau tidaklah menyebabkan orang berkumpul atas aku sebab bacaan tu, aku akan suruh orang. Kerana apa? Kerana sesuatu perkara yang menyebabkan orang berkumpul tengok dan menyebabkan kepada fitnah, rosak maruah, tak boleh buat. Hatta bacaan Quran tu sendiri. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma qala, daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama sami'aha man fil hujrah wa huwa fil bait. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala sami'al qira'ah, tak kala seorang itu mendengar bacaan Nabi itu man fil hujrah, duduk di dalam rumah, ai kana idza qara'a fi baiti, Nabi baca di rumahnya, rubbama yasma'u qira'atahu man fi hujratil baiti min ahli. Kadang-kadang didengar, kadang-kadang mendengarlah
Rubbama yasma'u qira'atahu man fi hujratil bait min ahli. Kadang-kadang mendengar akan bacaannya itu man fi hujratil bait. Orang yang di dalam hujratil bait, di dalam bilik rumahnya daripada ahli-ahlinya, ahli keluarga Nabi. Wala yatajawazu sautuhu ila ma wara'al hujurat. Dan tidak adalah yatajawaz, melampaui suaranya itu kepada belakang hujurat. Maksudnya tidaklah sampai kepada luar sangat, tidak keluar sangat. Tapi kalau lah di rumah Nabi tu petok-petok, dengar sebelah. Tapi taklah dengar sebelah-sebelah yang lain tu pula. Nabi baca itu secara tawassut, pertengahan. Jika Quran tidak boleh dilaungkan hingga ganggu orang, maka benda lain lebih-lebih lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baca ayat ni, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, qala bala, Nabi akan sebut bala. Ya, wa iza qara'a, apabila Nabi baca alaysa Allahu bi ahkamil hakimin suratin, qala bala. Kita pun gitulah. Bila tu imam baca bala, kita sebut je slow. Tu imam pun sebut sunat sebut. Ni ngapa Quran bagus dah. Habis 30 juz tapi dah uti nak bala. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baca sabbih isma rabbikal a'la, Nabi akan sebut subhana rabbiyal a'la. Selepas daripada itulah. Selepas daripada itu. Apabila ada ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Kerana orang yang baca Quran ini seolah-olah bercakap dengan Allah Taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yusmi'a man yalihi min as-saff al-awwal. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin, Nabi akan sebut amin sehingga dengar orang yang di belakangnya pada sah yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul Qur'ana fi aqalla min 3. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Quran secara sempurna pada tempoh lebih kurang daripada 3 hari. Maksudnya Nabi akan menamatkan Quran 3 hari sekali. Tak ada sehari sekali kau tamat. Tak ada. Kerana 3 hari sekali itu adalah sekurang-kurang qada untuk kita bertadabbur dan baca secara tartil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatama jama'a ahlahu wa da'a. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khatam Quran, jama'a ahlahu wa da'a, Nabi akan mengumpul ahli keluarganya dan berdoa. Ini ada. Kerana selepas daripada khatam Quran, doa itu mustajab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khatama yaqra'u min awwalil Qur'ani khamsa ayat. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khatam Quran, yaqra'u min awwalil Qur'ani 5 ayat. Nabi akan baca awal Quran dan juga 5 ayat. 5 ayat mana? 5 ayat, yakni 5 ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Boleh supaya tidak nampak kita berhenti terus daripada Al-Quran itu. Maksudnya kita ada azam dah, kita ada niat ada untuk kita sambung balik bacaan Quran, tak berhenti setakat tu saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Akan datang kita akan sambung al-babus sabi' fi akhbarin syatta min ahwali Rasulillah. Saya minta orang yang dengar ni, siapa-siapa yang ada tanda tepat yang mana saya sebut, saya dah ingat ni, saya dah tahu makna, saya sebut mula pada majlis akan datang. Saya minta untuk PM saya lah di FB Pak Omang. Siapa-siapa yang catat, khabar kepada saya. Sebab saya ada beberapa tempat, saya rasa ada tempat yang saya tak bayang secara sempurna hari tu saya. Maka kalaulah ada istita'ah, ada kemampuan, saya akan bayang, saya akan terang pada majlis akan datang. Saya minta jangan sebaiklah siapa-siapa ikut untuk saya terang supaya
faham isinya secara 100% maknanya daripada kitab ini, insya-Allah taala. Al-Babus Sabi' esok insya-Allah ada biiznillah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال